Semasa di penjara, Anwar telah dipukul oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Rahim Noor. Anwar Ibrahim dilahirkan di Bukit Mertajam pada 10 Ogos 1947. Beliau telah menceburkan diri dalam dunia politik sejak muda. Pada ketika itu beliau menjadi Presiden Kesatuan Pelajar Islam Malaysia dari tahun 1968 hingga 1971. Bukan setakat itu sahaja, beliau juga merupakan pengasas bersama Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM pada tahun 1971 dan dipilih sebagai Presiden Majlis Belia Malaysia. Politiknya berterusan apabila pada tahun 1974 Anwar dipenjarakan selepas mengetuai demonstrasi pelajar terhadap kemiskinan dan kelaparan di kawasan luar bandar. Perhimpunan itu dicetuskan oleh berita tentang sebuah keluarga di Kampung Baling, Negeri Kedah yang meninggal dunia akibat kemiskinan kerana harga getah yang merosot. Malangnya, ternyata berita itu kemudian terbukti palsu, tetapi Anwar telah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA yang membenarkan penahanan yang menyalahi undang-undang bagi sesiapa yang dianggap mengancam keselamatan negara tanpa bicara. Beliau ditahan selama 20 bulan di penjara Kemunting, Perak. Pada tahun 1982, Anwar mengambil keputusan yang mengejutkan. Secara tiba-tiba, Anwar yang dikenali sebagai pengkritik kerajaan yang paling lantang telah membuat keputusan menyertai UMNO yang ketika itu diterajui oleh Dr. Mahathir Mohamad yang telah menjadi Perdana Menteri sejak tahun 1981. Selepas menyertai UMNO, kerjaya politiknya menjadi lebih cemerlang. Pada tahun 1983, Anwar dilantik menyertai Kabinet sebagai Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Setahun kemudian, beliau dilantik sebagai Kementerian Pertanian Malaysia dan seterusnya dilantik menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 1986. Pada masa itu, ramai beranggapan bahawa kemungkinan besar beliau akan dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ini kerana menurut tradisi politik Malaysia pada ketika itu, kedudukan Menteri Pendidikan adalah jalan kepada jawatan Timbalan Perdana Menteri. Pada tahun 1993, ramalan tersebut ternyata benar apabila Anwar menjadi Timbalan Perdana Menteri dan dipilih sebagai naib Presiden UMNO dan mengalahkan Tun Ghaffar Baba yang pada mulanya diramalkan sebagai pengganti Mahathir Mohamad. Selepas menjadi Timbalan Perdana Menteri, hubungan di antara Anwar dan Mahathir menjadi sangat rapat. Pada tahun 1997, Dr. Mahathir telah mengambil cuti selama 2 bulan. Justru secara automatik segala keputusan dan kerja-kerja Perdana Menteri diambil alih oleh Anwar Ibrahim. Malangnya, hubungan antara Anwar dan Mahathir dilihat goyah kerana perbezaan pandangan kedua-dua dalam mentadbir negara. Hal ini bermula ketika Mahathir mengambil cuti. Anwar mengambil langkah-langkah untuk mengubah mekanisme kerajaan yang mana tidak disukai oleh Dr. Mahathir. Salah satunya adalah dasar yang dilakukan oleh Anwar dalam menghadapi krisis keuangan yang dianggap sebagai pencetus utama hubungan buruk antara Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim. Tidak cukup dengan itu, Anwar juga secara terbuka mengkritik budaya nepotisme dan kronisme dalam UMNO yang dianggap punca utama rasuah dan penyalahgunaan bajet negara semakin berleluasa. Pada tahun 1997, ketika Anwar menjadi Menteri Keuangan Negara, Anwar telah menyokong IMF. Beliau melakukan simpanan bajet dengan memotong 18% perbelanjaan negara, memotong gaji dan allowance menteri dan menunda projek-projek mega negara. Projek utama yang ditangguhkan adalah projek yang menjadi teras utama strategi pembangunan Mahathir Mohamad. Pada tahun yang sama, Ahmad Zahid Hamidi yang ketika itu sekutu kuat Anwar mencadangkan mereka akan menimbulkan isu kronisme dan nepotisme dalam Perhimpunan Agung UMNO. Ketika Perhimpunan Agung diadakan, sebuah buku bertajuk 50 Punca Mengapa Anwar Tidak Boleh Jadi Perdana Menteri diterbitkan. Antara kandungan buku tersebut adalah amalan hubungan pelik dan rasuah oleh Anwar Ibrahim. Anwar meminta mahkamah menghentikan pengedaran buku itu kerana ianya berunsur fitnah. Polis kemudian menangkap pengarang buku berkenaan atas tuduhan menyebar berita palsu. Tetapi pihak polis juga menyelidiki kebenaran dalam buku itu. Pada 20 September 1998, polis menangkap Anwar Ibrahim atas dakwaan rasuah dan menghalang siasatan terhadap tuduhan hubungan peliknya itu. Semasa di penjara, Anwar telah dipukul oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Rahim Noor yang kemudiannya Tan Sri Rahim Noor didapati bersalah dan dihukum 2 bulan penjara. Selepas dibicarakan pada 1999, Anwar Ibrahim dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Seterusnya, 2 bulan kemudian, Anwar menerima hukuman penjara kedua 9 tahun penjara.
Pemenjaraan Anwar Ibrahim mendapat kecaman dari dunia antarabangsa dan ia dianggap sebagai satu usaha kerajaan untuk menutup mulut lawan politik. Malah naib Presiden Amerika Syarikat Albert Arnold menggesa kerajaan Malaysia untuk membebaskan Anwar Ibrahim dengan segera. Selepas mendapat tekanan antarabangsa, Mahkamah Tinggi Malaysia menggugurkan semua tuduhan terhadap Anwar dan ahli politik itu dibebaskan pada 2 September 2004. Lepas Perdana Menteri Mahathir Mohamad memecat Anwar Ibrahim dari jawatan Timbalan Perdana Menteri, penyokongnya kemudian membentuk pergerakan reformasi. Anwar kemudian mengadakan beberapa perhimpunan menentang Barisan Nasional yang memerintah di Malaysia. Pada sidang kemuncak APEC di Kuala Lumpur pada tahun 1998, naib Presiden Amerika Syarikat dalam ucapannya menyokong pergerakan reformasi tersebut. Sokongan ini disampaikan di hadapan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan pemimpin Asia Pasifik yang menghadiri sidang kemuncak itu. Dalam pada itu, pergerakan ini menghasilkan pembentukan sebuah parti multinasional, Parti Keadilan Nasional. Dalam pilihan raya 1999, Parti Keadilan Nasional, Parti Islam Se-Malaysia dan Parti Tindakan Demokratik membentuk barisan alternatif untuk menentang Barisan Nasional. Pada 2004, Anwar dibebaskan dari penjara selepas pembicaraannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah juga memerintahkan kerajaan Malaysia membayar pampasan berjuta-juta ringgit kepada Anwar Ibrahim. Malangnya pada 8 Mac 2010, Mahkamah Persekutuan Malaysia menolak tuntutan Anwar atas pemecatannya daripada Kabinet pada tahun 1998 dengan alasan pemecatan itu adalah sah dan mengikut perlembagaan. Pada 6 September 2004, Anwar memfailkan pendengaran rayuan atas tuduhan rasuahnya dan mencabar peraturan negara yang melarang individu untuk menyertai politik dalam tempoh 5 tahun selepas dibebaskan dari penjara. Pada 7 September, Mahkamah Rayuan bersetuju dengan permintaan Anwar. Malangnya, Mahkamah Rayuan tetap mengekalkan tuduhan rasuah terhadap Anwar. Hasilnya, keputusan ini membuat Anwar secara praktikal tersingkir dari dunia politik hingga 14 April 2008. Keputusan mahkamah hanya boleh dibatalkan jika Yang di-Pertuan Agong Malaysia memberikan pengampunan. Tersingkir dari dunia politik, Anwar menggunakan masanya sebagai tenaga pengajar di St. Anthony's College, Oxford. Beliau juga merupakan pensyarah lawatan di Johns Hopkins University, Washington DC. Dan pada 2005 hingga 2006, Anwar menjadi pensyarah lawatan di Pusat Pemahaman Muslim Kristian Putra Al-Walid di University Georgetown, Amerika Syarikat. Kemudian, pada November 2006, beliau mengumumkan untuk bertanding di Parlimen pada pilihan raya 2008. Dalam masa yang sama, Anwar menjadi penasihat kepada Parti Keadilan Rakyat yang diketuai oleh isterinya Dr. Wan Azizah. Sekembalinya Anwar ke dalam kancah politik membuatkan Barisan Nasional tak senang duduk dan ingin mempercepatkan pilihan raya supaya lebih awal. Ramai mengkritik rancangan itu dan mengesyaki bahawa mempercepatkan jadual pilihan raya adalah alasan supaya Anwar tidak boleh mengikuti pilihan raya kerana beliau masih dalam larangan politik. Pada 14 April 2008, Anwar secara rasminya kembali ke dunia politik. Dalam pilihan raya ini, pembangkang merampas 1/3 daripada kerusi parlimen dan 5 negeri daripada tangan kerajaan. Pilihan raya 2008 memperlihatkan keputusan terburuk Barisan Nasional sejak berkuasa selama setengah abad. Pada 29 April 2009, Anwar Ibrahim kembali ke Parlimen dan kemudian menjadi anggota Parlimen selepas memenangi pilihan raya di Permatang Pauh pada Ogos 2008. Pilihan raya itu diadakan selepas peletakan jawatan Wan Azizah Wan Ismail. Selepas secara rasmi kembali ke Parlimen, Anwar dengan pantasnya mengkritik Perdana Menteri Najib Razak yang dianggapnya tidak konsisten dalam keputusannya untuk membebaskan 13 orang yang ditahan menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Pada tahun 2011, Perdana Menteri Najib Razak merancang untuk memansuhkan ISA dan 3 undang-undang lain. Malang sekali, langkah Anwar dalam dunia politik sekali lagi tersungkur pada bulan Julai 2008 selepas ditangkap atas tuduhan oleh pembantunya Muhammad Saiful Bukhari. Pada Januari 2012, tuduhan itu dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi kerana hakim memutuskan bukti DNA yang digunakan dalam kes ini diragui. 7 Mac 2014, Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Keputusan ini dibuat ketika Anwar sedang melakukan persiapan pilihan raya pada 23 Mac 2014, mana peluang untuk menang adalah sangat tinggi.
Kes ini akhirnya membuatkan Anwar tidak dapat mengikuti pilihan raya ini. Ramai yang menuduh keputusan Mahkamah Rayuan bermotifkan politik. Mahkamah kemudiannya menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun terhadap Anwar. Pada tahun 2015, sejurus selepas Anwar dimasukkan ke penjara, akhbar The Wall Street Journal menerbitkan satu dokumen yang mendedahkan rasuah Perdana Menteri Najib Razak. Akhbar ini mendakwa terdapat aliran tunai yang besar dari firma pelaburan Malaysia kepada akaun peribadi Najib. Kes ini menjadikan nama Najib tercemar di dunia antarabangsa walaupun beliau berulang kali menafikannya. Skandal yang membelenggu Najib Razak telah membuat sejumlah tokoh politik mengkritik beliau, termasuk bekas Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Mahathir kemudian menjadi salah seorang ahli politik yang paling lantang mengkritik Najib. Kemuncaknya pada 2017, Mahathir kemudian mendaftar parti politik baru dan bergabung dengan Pakatan Pembangkang Pakatan Harapan yang telah wujud sejak tahun 2015. Jadinya, Mahathir menjadi calon kuat Pakatan Harapan untuk menentang Najib Razak dalam pilihan raya pada 9 Mei 2018. Salah satu langkah kontroversi Mahathir adalah melawat Anwar Ibrahim yang masih menjalani hukuman penjara. Mahathir meminta sokongan Anwar untuk menjatuhkan Najib dari jawatan Perdana Menteri dan Anwar menerima pelawaan tersebut lantas menyeru penyokongnya untuk menyokong Mahathir. Pilihan raya umum ke-14 menyaksikan sejarah baru buat Malaysia apabila Pakatan Harapan pimpinan Mahathir memenangi pilihan raya dan menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-7. Sebagai balasan, Mahathir memohon pengampunan untuk Anwar kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V. Mahathir juga berjanji bahawa beliau hanya akan memegang jawatan Perdana Menteri selama 2 tahun sebelum menyerahkannya kepada Anwar Ibrahim. Kini, Anwar telah dibebaskan dari penjara setelah pengampunannya diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sehingga kini, seperti yang kita sedia maklum, bukan Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri ke-8. Adakah ia sebuah kisah dongeng yang dirancang secara sengaja ataupun tidak sengaja? Nantikan sambungannya. Sekian, terima kasih.